Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersembahyang di dalam masjid, pernah bersembahyang di dalam masjid. Maka beberapa orang bersembahyang mengikut sembahyangnya. Thumma shalla min al-qabilah, pada keesokan malamnya Nabi SAW bersembahyang lagi. Fakathuran nas, ramailah orang. Kemudian mereka berhimpun pada malam yang ketiga, tetapi Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Pada pagi keesokannya Nabi SAW bersabda, aku telah pun mengetahui apa yang kamu lakukan. Tidaklah menegah aku daripada keluar kepada kamu, melainkan kerana aku takut akan difardukan, ia akan difardukan ke atas kamu. Dan ini berlaku pada bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, orang ramai bersembahyang di masjid pada bulan Ramadan secara berselerak. Rasulullah SAW pun menyuruh aku menghamparkan untuknya sebidang tikar. Fasalla alaihi, lalu baginda bersembahyang di atas tikar itu. Dengan kisah yang tersebut tadi seterusnya dikemukakan oleh perawi. Di dalam riwayat ini Aisyah berkata di dalamnya, katanya, maksud beliau Nabi SAW, katanya, yakni kata Nabi SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya malam tadi aku tidak bermalam, alhamdulillah, dengan leka, dan tidak juga tersembunyi kepadaku kedudukan kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Dzar, katanya, kami berpuasa bersama Rasulullah SAW bulan Ramadan. Dalam masa itu Nabi SAW tidak bersembahyang apa-apa, sehinggalah tinggal 7 hari, yakni 7 malam, sebenarnya 7 malam, sehingga tinggal 7 malam lagi, yakni daripada bulan Ramadan. Faqama bina, barulah Nabi SAW bersembahyang dengan kami, sehingga berlalu 1/3 malam. Pada malam ke-6 Nabi SAW tidak bersembahyang dengan kami. Bila tiba malam yang ke-5, yakni akhir bulan itu, Nabi SAW berdiri bersembahyang bersama kami sehingga berlalu separuh malam. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, kalaulah engkau lebihkan kepada kami sembahyang pada malam ini, engkau lebihkan, tambahkan kepada kami sembahyang pada malam ini. Qala, perawi berkata, yakni Abu Dzar, faqala, mendengar kata-kataku itu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu apabila telah bersembahyang bersama imam sehingga dia selesai ataupun imam itu selesai, akan dikira dia beribadat 1 malam, akan dikira untuknya ibadat ataupun bersembahyang 1 malam. Qala, perawi berkata, pada malam yang keempat Nabi SAW tidak berdiri, yakni tidak bersembahyang. Apabila tiba malam yang ketiga akhir bulan Ramadan, Nabi SAW mengumpulkan isterinya, ahli keluarga dan isteri-isterinya dan orang ramai. Faqama bina, Nabi SAW bersembahyang dengan kami, ataupun Nabi SAW mengimami kami, menjadi imam kepada kami, mana kami ikut dialah.
sehingga kami takut akan terlepas falah. Perawi berkata, saya pun tanya, yakni Jubair bin Nufair itu tanya, saya kata kepada dia, kata kepada Abu Dhar, mal falah, apa itu falah tu? Yakni dia kata tadi, sehingga kami takut akan terlepas falah daripada kami. Abu Dhar berkata, as-sahur, yakni kami takut akan terlepas waktu sahur. Thumma lam yaqum bina baqiyat asy-syahr. Selepas itu Nabi SAW tidak lagi bersembahyang dengan kami pada malam-malam berikutnya, pada malam-malam selepas itu, malam-malam yang baki lagi daripada bulan Ramadan itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW apabila masuk pada 10 akhir, 10 yakni yang terakhir daripada bulan Ramadan, ahyal lail, baginda menghidupkan malam, washaddal mi'zar, dan mengemaskan ikatan kainnya, wa aiqadha ahlah, dan menyedarkan, membangunkan ahli keluarganya. Abu Dawud berkata, Abu Ya'fur namanya Abdurrahman bin Ubaid tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW keluar. Maksud di sini pada suatu malam didapatinya ada beberapa orang pada bulan Ramadan sedang bersembahyang di satu penjuru, di penjuru masjid. Faqala, Nabi SAW pun bertanya, apa mereka buat ini? Apa hal mereka ini? Diceritakan kepada baginda, mereka ini adalah orang-orang yang tidak ingat Quran, yakni tidak ingat banyak Quran. Ubay bin Ka'ab pula bersembahyang dengan mereka, yakni orang ramai mengikut sembahyangnya dengan menjadikannya sebagai imam. Pada ketika itu Nabi SAW bersabda, asabu, kena apa yang mereka buat ini, tepat, betul apa yang mereka buat ini. Wa ni'ma ma sana'u, dan alangkah eloknya apa yang mereka buat ini. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, hadis ini tidak kuat. Muslim bin Khalid dhaif. Kita tengok semula. Masih lagi kita dalam bab qiyam syahri Ramadan, iaitu ibadat pada malam bulan Ramadan. Sebelum tu qiyamul lail, bab qiyamul lail, yakni ibadat pada waktu malam. Hadis ini Imam Abu Dawud ambil daripada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi itu namanya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah ni anak murid Imam Malik yang istimewa. Antara anak murid Imam Malik besar, anak murid Imam Malik yang besar. Dia juga mempunyai Muwatta' sendiri. Muwatta' Imam Malik ni sebenarnya banyak yang diriwayatkan oleh anak-anak murid Imam Malik. Dari segi tertib, dari segi kandungannya, banyak perkara tidak serupa antara satu Muwatta' dengan satu Muwatta'. Termasuklah Muwatta' Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ini dianggap di antara yang terbesar, Muwatta' yang terbesar. Tetapi Muwatta' dia tu tidak tersebar di kalangan orang ramai. Hanya riwayat dia daripada Imam Malik ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, seperti di sini. Banyaklah riwayat Qa'nabi daripada Malik tu orang tulis. Tapi tidak semestinya apa yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab di luar Muwatta' tu ada dalam Muwatta' tu, tak mesti. Tak mesti. Ini anak murid dia, anak murid Imam Malik, dia ada Muwatta' sendiri. Tak apalah. Ini riwayat daripada Aisyah, isteri Nabi SAW. Dia cerita Nabi SAW pernah sembahyang dalam masjid, maka adalah orang ikut sembahyang Nabi itu. Pada malam esok
Malam keesokannya Qarama. Lepas tu malam yang ketiga Repung, Qarama. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan lain-lain ada sebut sehingga penuh sesak, tak muat dah masjid tu. Malam yang ketiga. Tapi Rasulullah SAW tak tubik pula. Maka tunggu pagi tu. Ada yang kelik, ada yang tidak kelik tu, tunggu pagi. Bila pagi esok, Nabi SAW pun kata, aku tahu apa yang kamu buat semalam. Tapi apa yang tak tubik juga tu aku tu, tidak kerana lain, melainkan kerana aku takut, aku bimbang akan difardukan sembahyang ni kepada kamu. Wadzalika fi Ramadan. Ini tambahan ini, wadzalika fi Ramadan ini bukan hak Nabi kata. Hak ni hak Aisyah kata. Hak ni hak Nabi kata lagu ni peristiwa ni hak berlaku ni iaitu pada bulan Ramadan. Ini hak Aisyah kata. Ni orang panggil mudraj. Hak sekat tu hak di belakang ni tambahan Aisyah untuk menjelaskan peristiwa hak Nabi semaya orang ikut di bila. Gitu. Hadis-hadis seumpama inilah yang menjadi dalil kepada orang-orang yang duduk semaya sunat tarawih tu. Sunat tarawih tu inilah antara dalilnya, selain daripada hak sebelum pada ni dalam bentuk yang lebih umum. Man qama ramadhana ataupun waqamahu, man sama ramadhana waqamahu, baru ni kan ambil gulpah. Hak ni juga termasuk dalam hadis yang menunjukkan ada sembahyang yang dipanggil tarawih itu. Inilah asasnya. Tetapi tidak pernah Nabi SAW sendiri ni mana-mana tahun dulu ke selepas pada hak ni peristiwa ni ke, dia sembahyang tarawih ni sepanjang bulan Ramadan. Tak pernah. Ada pun hak ni dalam riwayat ni 3 malam. Dalam setengah-setengah riwayat disebut 3 atau 4 malam. 3 atau 4 malam. Mana tu 3 malam ni lah. Hak jelasnya kalau hak kata 2 tu malam yang kedua tu je. Malam yang ketiga tu tak tubik. Hak kata 3 tu malam yang ketiga. Syak perawi lah. Malam yang ketiga tu keluar. Malam yang keempat tu tak keluar. Maknanya begitu. Ada juga ulama yang mengatakan hak ni lebih baik, iaitu hak keluar sembahyangnya sebenarnya 2 malam. Tetapi sahabat ni pergi malam yang ketiga, malam yang keempat pergi lagi. Takut-takut ada lagi. Gitu. Tu yang jadi syak perawi tu. Yang sebenarnya 3 malam. 3 malam saja. Ada beberapa perkara dalam hadis ni. Yang pertamanya, bagi orang yang mengatakan sembahyang tarawih ni molek dibuat di masjid dan berjemaah, padahal banyak kan hadis-hadis yang menyebutkan sembahyang sunat di molek buat di rumah kan. Sembahyang fardu saja di masjid, sembahyang sunat di rumah. Mereka pegang dengan hadis ni terkecuali sembahyang tarawih, sebab molek di masjid. Sebab apa? Nabi SAW keluar pergi ke masjid. Inilah dalil. Cumanya dia tak keluar selepas tu ada sebab lain. Tapi kalau dari segi dia buat tu, dia buat ramai-ramai dalam masjid. Bagi orang yang mengatakan sembahyang tarawih ni lebih baik dibuat di masjid, inilah pegangannya. Tetapi bagi orang yang mengatakan sembahyang tarawih lebih baik dibuat di rumah, dia pegang dengan umum hadis. Hak yang mengatakan sembahyang lebih molek buat di rumah tu, selain daripada hak fardu. Jadi hak fardu saja di masjid. Selain daripada hak fardu tak kira lah hak mana-mana pun. Moleknya buat di rumah. Adapun hak Nabi SAW sendiri ni buat ni, mereka takwil lah. Dia takwil. Umpamanya dengan mengatakan bahawa Nabi SAW ni dia lain. Sebab dia tak ada riak apa-apa, tak ada mari benda-benda lagu tu. Dengan sebab itu tak apa kalau dia buat di masjid pun. Tapi kalau orang lain,
Hak sunat ni sebab nak jaga tu, selain daripada nak menghidupkan ibadat tu di rumah. Nak menghidupkan ibadat tu di rumah. Kalau orang lain dia adalah buah-buah nak menunjuk kau ataupun benda-benda gitulah. Nabi SAW tidak. Dia tak weh gitulah hadis ni. Selain daripada tu nak Nabi SAW keluar tu nak sekadar menunjukkan sunnah dia, dan boleh buat di masjid. Bukan mana nak kata lebih baik buat di masjid. Tidak. Sebab dia tidak keluar ke masjid tu bukan bermakna dia dalam rumah dia tidak sembahyang. Lepas pada tu dia sembahyang dalam rumah dia lah. Malam yang ketiga dan malam yang keempat dan seterusnya di rumah dia. Di masjid tidak. Bukan bermakna dia tidak buat di rumah dia. Hak tidak buat tu di masjid. Orang-orang yang kata buat di rumah tu lebih baik, dia pegang dengan hak ni jugalah. Sebab Nabi tak buat di masjid, apakah bermakna Nabi tak buat di rumah? Buat. Maknanya buat jugalah di rumah. Gitu. Di sini dalam kitab kita ni dia sebut selain daripada hak tadi, Nabi ni tak ada riak, tidak ada gitu gini. Selain daripada tu sebab Nabi SAW pada ketika tu duduk beriktikaf di masjid. Bila dia beriktikaf, tentulah dia sembahyang dalam masjid, tidak sembahyang dalam rumah lah. Kalau sembahyang dalam rumah, apa makna iktikaf ni pula? Sebab tu dia sembahyang di masjid. Bukan nak kata sembahyang di masjid tu lebih baik untuk tarawih ni. Ini bagi orang yang mengatakan sembahyang tarawih itu lebih afdal di rumah. Inilah pendapat Malik, Abu Yusuf dia kata, dan sesetengah ulama dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain. Imam Nawawi juga berpendapat begitu. Imam Nawawi dia kata lebih molek di rumah. Adapun bagi orang yang mengatakan lebih afdal sembahyang tarawih tu ialah dengan berjemaah di masjid, inilah pendapat Syafi'i kata dia, dan jumhur anak buah dia Abi Hanifah, Ahmad dan sesetengah ulama dalam mazhab Malik dan lain-lain lagi mengatakan sembahyang tarawih itu lebih afdal dibuat secara berjemaah di masjid, seperti mana yang dilakukan oleh Umar dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Dan itulah menjadi amalan yang berterusan bagi orang-orang Islam di sepanjang masa. Hak tu hak lebih baik. Di maknanya ada khilaf lah dalam masalah sembahyang tarawih ni, hak molek mana itu ada khilaf. Sama ada di rumah ke atau di masjid, itu ada khilaf. Tadi kita baca tadi, bila Nabi SAW sembahyang, orang mari sembahyang. Malam esok tu mari pula korama. Lepas tu mereka berhimpun pada malam yang ketiga. Dalam riwayat Bukhari dia sebut, ataupun mana syak perawi, malam yang keempat. Malam yang keempat. Sebab apa perawi itu syak? Sebab dia tidak pasti adakah hak malam yang ketiga tu malam yang ketiga ataupun yang keempat. Dia tidak pasti. Sebab dia tidak mari daripada awal, dia tidak mari daripada malam mula-mula. Jadi tengah cerita-cerita gitu je. Itu yang jadi syak perawi itu. Dalam riwayat Ahmad ni disebut ni, bila pagi orang duduk kecek, sahabat-sahabat lah ni. Nabi SAW sembahyang dalam masjid tengah malam, orang duduk berhimpun ramai. Yunus menambahkan, Nabi SAW keluar pada malam yang kedua, mereka pun sembahyang bersama Nabi SAW. Esok kan tu kecek pula. Sedap sembahyang. Begitulah kecek tu. Semalam sembahyang dengan Nabi SAW. Kau ramai malam yang ketiga. Nabi SAW pun keluar, dia bersembahyang. Orang ramai ni pun sembahyang, ikut sembahyang Nabi SAW. Malam yang ketiga tu sembahyang lagi, yang dia mengikut riwayat Imam Ahmad. Pada malam yang keempat, masjid tak muat dah. Lafaz dia berbeza-beza riwayat orang ni, maksudnya tak muat dah masjid tu. Nabi SAW tak keluar. Dalam riwayat Ahmad ada sebut, riwayat daripada Ibnu Jurayj, iaitu Nabi SAW kata, aku dengar ada
Di antara mereka itu kata as-salah bila Nabi tak tubik. Nabi duduk dalam rumah ni, as-salah, as-salah. Ada kata lagu tu. Pasal lama Nabi tak tubik. Ini dalam riwayat Ahmad ada tambah begitu. Dalam riwayat Sufyan bin Husain ada yang duduk kata Nabi dengar belaka. Dia ayat ni aku dengar belaka sebenarnya. Gapo dia kata masyaallah, apa Nabi tak tubik? Apa Nabi tak tubik? Dalam hadis Zaid bin Thabit dalam kitab I'tisam, mereka tak bunyi suara Nabi. Tak bunyi suara Nabi, dan mereka ingat Nabi duduk tidur. Ada di antara mereka itu yatanah ni berdaham. Buat gitu. Ada di antara mereka yang buat gitu, supaya Nabi SAW keluar. Dalam hadisnya dalam Kitabul Adab, farafa'u aswatahum, mereka pun meninggikan suara, bunyi qaduah kecil. Wa hasabul bab, dan ada di antara mereka itu yang ambil anak batu yang pekong pintu Nabi. Anak batu dia pekong pintu Nabi, nak suruh bunyilah, dia kamakkan Nabi tidur ke lagu mana. Ni riwayat macam-macam dalam kitab ni kalau gabung tengok tu gitu. Semuanya menunjukkan bahawa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lagu mana sifat mereka. Bukan hak sembahyang fardu ni, sembahyang sunat ni lagu tu. Minatnya, sukanya, jeliranya, berasa manisnya, sedapnya sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sehingga dia tertunggu-tunggu. Kau ramai. Itu sifatnya. Itu sifatnya. Sifat-sifat ini bagi kita orang yang mengaji hadis ini penting. Kena tahu sifat ni sahabat lagu ni. Lagu ni. Lepas tu kalau ada ajaran sesat royak sahabat ni tak betul, munafik gitu-gitu, canggah kalau munafik tidak lagu ni caranya, bukan lagu ni, bukan berasa manis ibadat tu. Dalam Quran sebut wa idza qamu ila salah qamu kusala yuraunan nas, gitu ni dak. Dalam Quran sebut kalau bangun sembahyang dengan malah, dengan letih, tak bersemangat. Sembahyang tu pun nak tunjuk kat orang aja. Tu dalam Quran. Sahabat tidak begitu. Sahabat kebanyakan hak ramai tu. Sahabat penuh masjid. Lagu mana? Naknya sangat. Setengah-setengah orang dia tidak faham daripada budaya Arab ataupun cara masyarakat Arab pada ketika itu, dia kata kasar. Lepas batu anak batu, pintu tu kasar. Tidak gitu. Dia masyarakat pada masa tu umum biasa tu, nak menarik perhatian, nak suruh orang tu paling dia pekor anak batu gitu je. Bagi dia tidak kasar lagu tu. Itu salah satu cara nak panggil orang ataupun nak mengingatkan seseorang itu. Itu cara dia. Bukan bermakna kasar di sini, tidak. Kita nampak di sini sahabat-sahabat ni begitu minat, suka nak sembahyang, nak ibadat ni. Itulah hak jelas. Lepas tu pada esok ke pagi tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tahu semalam hak berlaku. Jadi hak tahu tu gapo? Hak tadilah gini sahabat tu buat. Ada yang kata as-salah, ada yang berdaham, ada yang pekor dengan anak batu koho di pintu tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tahu, tapi aku tidak keluar tu kerana aku takut akan difardukan ke atas kamu sembahyang ni. Jadi apa makna Nabi sallallahu alaihi wasallam takut sembahyang ni difardukan kepada umat ni? Apa makna takut tu? Tidakkah sembahyang fardu ni sudah ditentukan pada malam Mi'raj? Sekat 5 daripada 50 tu kurang tinggal 5. Lepas pada tu la yubaddalul qawlu ladayya. La yubaddalul qawlu ladayya, keputusan ni tak ada berubah dah. Lagu ni lah 5, tapi kira 10-50. Hadis hak Mi'raj tu kan memang tersebut gitulah. Maknanya tak ada berubah dah. Dah tak ada berubah, apa yang Nabi bimbang lah? Apa yang takut tu? Seseolahnya mana boleh jadi difardukan. Sebab perkara. Yang keduanya seseolahnya Allah SWT ni nanti tengok orang.
nak fardukan semaya kau gapo-gapo. Kalau nampak orang minat, boleh jadi dia tambah. Dia fardukan. Kalau nampak tak minat, sesoalnya gitu. Apa makna hadis ini? Di sini dalam kitab kita ni pun dia ada sebut beberapa. Antaranya yang pertama, ihtimal. Boleh tengok pada muka surat 151. Ihtimal yang pertama. Boleh jadi dia kata Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi, iaitu kalau engkau mengekali melakukan sembahyang ni, engkau terus melakukan sembahyang ni, aku akan fardukan ke atas mereka. Tapi kalau engkau tidak terus, dah gitu. Itu apa namanya kemungkinan yang pertama, jawapan. Maknanya hak ni Allah SWT raya dah ke Nabi, kalau mu terus akan jadi fardu, kalau mu tidak terus tidak akan jadi fardu. Jadi Nabi SAW takut itulah, sebab dia tahu dah kalau dia keluar akan difardukan. Yang ini berdasarkan wahyu yang sampai kepada dia. Jadi wahyu itu tidak semestinya Quran, wahyu dalam bentuk hadis lah. Itu yang pertama. Nabi SAW tak keluar tu sebab dia nak suruh ingat umat dia tu tak sewi berat. Tak sewi berat. Supaya dia tak sewi berat, tiap-tiap kali nak sembahyang gosok gigi, kena gosok gigi, maka dia tidak suruh. Kalau dia suruh, maka boleh jadi gitu. Jadi dia faham situlah pula. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salati. Kalau aku tidak takut akan menyusahkan, kalau aku tidak takut akan menyusahkan umat aku, nescaya aku suruh. Tapi aku tak suruh. Kalau aku suruh, kira-kiranya jadi gitu. Nabi tahu mana kalau dia suruh tu akan jadi gitu. Kira-kira dia dapat tahu melalui wahyu lah tu gitu. Sebab tu dia tak suruh. Kalau dia suruh akan jadi wajib. Supaya setiap kali kalau nak sembahyang tak ada air sembahyang, kena ambil air sembahyang. Bila ambil air sembahyang kena gosok gigi. Dia jadi gitu. Nabi SAW tak suruh. Sebab apa dia tahu dah, kalau suruh jadi wajib, tak suruh jadi tidak wajib lah. Kenapa? Takut nyusah. Bermakna ada banyak perkara dalam hukum agama ni dia Allah SWT serahkan kepada Nabi. Sesoalan yang atas pilihan dia. Maka kita dapati dalam hadis-hadis ni banyak. Bukan dua perkara ni, banyak lagi hak lain-lain. Nabi SAW selalu memilih yang meringankan, memudahkan umat dia. Dia semua pilih lagu tu. Kalau Tuhan pilih dia, dia akan pilih lagu tu untuk umat dia. Itu betapa Nabi SAW ni mikir, simpati, kesian kau kita ni. Kalau tidak banyak perkara lah jadinya hak wajib. Itu yang pertama. Jawapan yang kedua, jadi wajib, aku takut akan jadi wajib tu hak timbul dalam hati Nabi SAW. Ini dia sebut kama ittafaqa fi ba'd al-qurab allati dawama 'alayha. Nabi SAW dia buat sesuatu qurbah, suatu ibadat untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT. Bila dia buat benda tu, mari dalam hati dia, aku kalau buat tu boleh jadi ini ibadat ini akan difardukan. Dia takut mari hak tu. Kira-kiranya boleh berlaku, adalah berlaku hak lagu tu, hak Nabi SAW buat gitu, dan dia berasa jelera manis sukanya, maka jadi wajib ke atas dia. Tapi hak lain tu dia seorang. Hak ni apabila dia buat ramai ni, dia takut jadi wajib atas dia dan semua. Sebab itu dia tak buat. Itu yang kedua. Jawapan oleh ulama kita yang kedua. Yang ketiga, iaitu aku takut akan difardukan ke atas kamu. Sebenarnya itu terjemahan tadi. Kalau mengikut pendapat yang ketiga ni, terjemahan dia kena gini, iaitu aku takut akan dianggap fardu ke atas kamu. Gitu. Bukan difardukan, tapi aku takut akan dianggap fardu. Sembahyang ini fardu ke atas kamu. Aku takut itu. Ini dia. Yaitu khasyah an yazunna ahadun minal ummah min mudawamatihi 'alaiha alwujub. Dia takut kalaulah dia buat tetap gitu, umat ni akan anggap ini sembahyang yang
wajib juga, yang fardu juga. Dia takut tu. Sebab tu dia tak buat. Bukan Allah SWT memfardukan, bukan dia takut Allah SWT fardu, tak takut tu. Tetapi boleh jadi umat ni akan jadi salah faham apabila dia buat dengan tetap begitu, padahal royak dah sembahyang hak fardu ni 5 waktu gitu gini royak dah. Banyak kan Nabi royak berlakon dah, nyada semacam hak sesak, hak menyeleweng. Dengan sebab tu dia takut. Dia takut umat ni akan jadi salah faham, membuat kesimpulan sendiri bahawa hak ni wajib fardu. Dia takut. Maka dia tak buat. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kalaulah dia takut akan dianggap fardu. Mana apabila dianggap fardu, maka fardulah ke atas orang tu. Gitu. Apabila dia anggap wajib, maka wajiblah atas dia. Dia kata serupa dengan seseorang mujtahid. Seseorang mujtahid, bila dia anggap benda ni halal mengikut ijtihad dia, maka jadi halal lah kepada dia. Bila dia anggap sesuatu itu haram mengikut ijtihad dia, maka jadi haram lah atas dia. Bukan Allah SWT wajib apa-apa, tak ada. Ini nisbah kepada dia. Jadi bila dia anggap gitu, maka jadi gitulah kepada orang yang berijtihad itu. Seperti mana yang berlaku misalnya dalam bab sembahyang witir. Ulama-ulama Hanafi, Imam Abu Hanifah berijtihad. Dia kata witir itu wajib, jadi wajib lah atas dia. Buat dia. Buat dia lagu tu menjadi wajib dah lah. Gitu. Nabi SAW tak sih jadi gitu. Sebab tu dia tinggal. Sehingga boleh orang berijtihad jadi dia kata wajib pula ni. Dia tak sih buka ruang langsung. Dia takut jadi gitu. Dia anggap wajib. Oleh setengah-setengah, tidak semua pun, oleh setengah pun. Supaya jelas bahawa benda ni tidak wajib. Paling tinggi sunat gitu, bukan wajib. Itu tujuan dia tak tubik tu. Dia takut akan dianggap wajib gitu. Seterusnya yang kelima, iaitu pendapat lagi ni, ada yang mengatakan Nabi SAW ni kedudukannya apabila dia mengamalkan terus sesuatu ibadat ataupun kebajikan, orang pun turut dia dalam perkara tu, maka akan jadi fardu. Gitu keadaannya. Itu pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, iaitu pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Battal. Dia kata hak ni Nabi SAW takut ni sebab apa? Sebab dia tengok kepada hak qiyamul lail telah wajib dah ke atas dia. Kalau dia buat hak ni, dia takut jadi wajib pula. Bukan sekadar ke atas dia, tapi ke atas umat dia juga. Dia tak silap tu. Dia tak silap tu. Sebabnya kalau mengikut hukum hak biasanya, kalau jadi wajib pada Nabi, wajiblah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan khusus untuk dia. Kalau tidak khusus enggak, umumlah. Gitu. Yang ketujuh, ini pendapat Khattabi. Dia kata sembahyang malam ni memang sudah wajib kepada Nabi SAW, dan perbuatan dia dari segi syaratnya dikira sebagai rujukan. Jadi umat ni kena ikut dia. Apabila dia buat secara berterusan, umat pun ikut secara berterusan, maka dia akan jadi wajib. Hak jadi wajib dalam istilah agama ni hak lagu tu lah. Hak Nabi tak tinggal. Hak Nabi SAW tak tinggal. Hak ni bukan kerana Allah SWT memfardukan, tetapi kerana mengikut Nabi. Kerana ikut Nabi. Fardu tu jadi berlaku, kewajipan tu berlaku kerana mengikut Nabi. Bukan kerana ketentuan Allah SWT hak lain. Dah. Misalnya dia sebut di sini, seperti seseorang itu dia bernazar nak sembahyang.
nak masuk semaya Masjid Kota Baru misalnya dia kata. Kalau gini-gini misalnya, dia nak semaya Masjid Kota Baru, berapa rakaat kita kata? Katalah berapa rakaat kita kata. Ataupun dia nak semaya malam Masjid Muhammadi misalnya kita kata. Hak tu jadi wajib atas dia. Wajib tu dari segi dia pun wajib atas diri dia, bukan Allah SWT pun wajib. Supaya juga ni wajib tu kerana dia mengikut Nabi, jadi wajib lah. Bukan kerana Allah SWT pun wajib tak. Bila ikut Nabi jadi gitu. Bukan atas Nabi tu wajib. Jadi bila kita ikut Nabi dengan tetap laku tu jadi wajib juga. Kewajiban itu kita yang tentukan, bukan Allah SWT yang tentukan. Itu pendapat yang ketujuh. Pendapat yang ke-8, iaitu dia kata Allah SWT memang fardukan pada malam Mi'raj tu 50, lepas tu kurang-kurang dengan syafaat Nabi. Jadi kurang-kurang tinggal 5. Hak tu hak Allah SWT kurang. Tapi kalau umat ni nampak menunjukkan minat dia, boleh jadi Allah SWT kembalikan semula kepada dia waktu tu. Tidak mustahil kata dia. Kalau umat ni dia buat pula, hak dimaafkan kepada dia tu dia buat. Dia macam menampakkan minat dia. No. Hak Nabi SAW sudah minta dah kurang. Kalau menunjukkan apa dah, tidak mustahil bahawa benda ni akan jadi fardu pula kepada dia atas dasar kehendak dia, kehendak umat. Ini pendapat belaka lah ni, pendapat belaka ni. Banyak tu beberapa pendapat. Itu pendapat orang lain-lain. Lepas tu dalam Fathul Bari pula diambil. Hak Hafiz Ibn Hajar buat kesimpulan daripada banyak-banyak 3 je. Hak Nabi takut difardukan tu gapo? 3 perkara dia sebut. Yang pertamanya boleh jadi hak ditakuti itu iaitu diwajibkan, difardukan sembahyang qiyamul lail dalam masjid tu secara berjemaah sebagai syarat untuk menyempurnakan sunat sembahyang malam. Hak tu hak Nabi takut. Bukan takut difardukan apa dah. Takut difardukan dengan syarat. Jadi hak ni berkait dengan sembahyang malam juga. Sembahyang bulan Ramadan ni pun, sembahyang tarawih ni pun secara umumnya termasuk dalam bab sembahyang malam juga. Hak Nabi SAW takutnya dengan perbuatan dia ramai-ramai berjemaah tu, jadinya lagu mana? Sembahyang tahajud ke sembahyang malam ni syarat dia baru sah kena berjemaah. Hak tu Nabi takut. Dia tak silap jadi sampai gitu. Dia takut difardukan berjemaah dengan syarat berjemaah. Itu hak dia takut. Ini ada hadis yang menyokong hak ni, iaitu dalam hadis Zaid bin Thabit ada tersebut, hatta khasyitu an yuktaba alaikum walau kutiba alaikum ma qumtum bihi fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Gitu. Sehingga aku takut, ni sambungan hadis tadi lah, sehingga aku takut akan difardukan ke atas kamu. Kalau difardukan ke atas kamu, kamu tidak mampu melaksanakannya. Oleh itu, wahai orang ramai ni, kamu semayalah di rumah kamu. Maknanya hak Nabi takut tu kalau di masjid tu jadi syarat. Dengan berjemaah di masjid tak boleh buat seorang-seorang. Di rumah tak boleh. Hak tu hak Nabi takut. Sebab tu dia suruh semaya di rumah. Semaya di rumah lah. Kalau semaya di masjid takut jadi fardu. Hak tu syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW takut ke dia fardu. Bukan fardu, tu fardu ain. Kalau dia takut, sehingga aku takut akan difardukan semaya ini ke atas kamu tu, bukan takut tu takut fardu ain. Sebab main 5 waktu tu tak. Takut akan jadi fardu kifayah. Kok tu fardu kata dia. Kita tak payah takwil lah, dia anggap fardu, kau tak payah. Jadi dia kata tu fardu, sehingga aku takut akan difardukan. Kalau fardu kifayah tu fardu juga. Nabi tak say jadi lagu tu pun tak say sampai ke peringkat fardu kifayah. Mana kalau tak buat belakang dosa belakang. Tak say lagu. Mana kalau tak buat belakang pun tak dosa. Kalau tak buat belakang satu kampung tu, satu qaryah tu tak buat belakang, tak dosa.
Benda ni sembahyang ni kedudukan je setara tu, bukan sebagai fardu kifayah. Sunat. Dia nak mengisbatkan kedudukan sembahyang ni sebagai sunat, bukan sebagai hak fardu. Apa lagi nak kata fardu ain, fardu kifayah pun dia tak sah. Gitu. Itu yang kedua, hak Hafiz Ibn Hajar sebut. Yang ketiga, ada kemungkinan yang ditakuti itu fardu qiyam Ramadan itu saja. Fardu qiyam Ramadan itu saja. Aku takut difardukan kepada kamu. Hak sembahyang fardu 5 waktu tu tiap hari sama-sama, bukan bulan Ramadan saja. Hak tak boleh tambah tu tiap-tiap hari tu. Kalau ada hak tambah, kemungkinan Tuhan boleh tambah dalam bentuk fardu yang lain, hak tahunan ke. Misalnya setengah-setengah ulama kata sembahyang sembahyang raya tu wajib, setengah-setengah ulama. Begitulah juga Nabi SAW takut kalau dia buat tetap dalam masjid ni, buat nak malam tu, dia takut akan jadi wajib sembahyang tarawih ni pada bulan Ramadan. Itu tidak bercanggah dengan hak fardu, hak tiap-tiap hari tu. Hak tak kata tak boleh bertambah tu, tak akan bertambah, tak akan kurang tu. Hak Tuhan kata la yubaddalul qawlu ladayya tu, hak tu berkenaan dengan sembahyang hak harian. Hak ni bukan hak harian. Nabi SAW takut difardukan hak ni sebagai sembahyang tahunan. Hak tu dia takut. Itu banyak pendapat kan. Boleh jadi hak mana-mana satu daripadanya itu betul, boleh jadi hak mana-mana satu daripada itu. Banyak dah kita baca saat ni hak betul. Kesimpulannya semua ulama daripada semua ni ulama, kesimpulannya kata bahawa sembahyang tarawih ni tidak fardu, tidak wajib, sunat tu. Apa yang jadi jelas gitu? Sebab jelas hadis ni. Sebab Nabi takut. Lepas tu Nabi pun tak tahu. Tak berlaku lah fardu tahunan kau gapo kau fardu berjemaah kau dalam masjid tak timbul dah tu, tak ada berlaku. Paling tinggi ia adalah sunat tu saja. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, dia kata mula-mula orang sembahyang di masjid pada bulan Ramadan ni suku-suku. Auza'an ini suku-suku, berselerok lah masing-masing. Nabi SAW pun suruh aku hafal tikah. Aku pun hafal tikah. Lepas tu cerita tadi lah. Cerita tadi. Maknanya sembahyang dengan berlapik atas tikah, sembahyang ni tak apa. Banyak perkara hak canggah dengan Syiah ni, hak kita baca ni. Sebab Syiah dia kata sembahyang tarawih ni tak ada. Sembahyang tarawih ni bid'ah. Nabi tak pernah buat. Sembahyang tarawih ni rakaat Sayyidina Umar saja. Orang ahli sunnah ni buat bodoh belaka, ikut Sayyidina Umar. Jadi anggap Sayyidina Umar ni sebagai seorang yang boleh buat ibadat tu boleh tentu, dia ikut Sayyidina Umar. Gitu. Kita kata tidak gitu. Nabi ada buat ni. Nabi tak tumbik saja. Dia bukan mengatakan tak ada dah, lepas pada ni tak ada sekat ni ya. Tak ada gitu. Maknanya daripada sini kita tahu bahawa sembahyang ini adalah sembahyang tarawih. Bila Nabi SAW sudah buat, mana boleh kita kata Sayyidina Umar yang mengada-gadakan benda ni. Nabi SAW sendirilah yang ajarnya. Cuma kita tidak kata wajib, tidak kata fardu, tapi sembahyang tu sunnah. Kita tak boleh kata bid'ah, benda yang dibuat oleh Nabi SAW sendiri. Nabi SAW tak buat ramai-ramai tu, ada sebabnya. Bila sudah tidak ada sebab tu, kalau kita buat ramai-ramai pun tak ada jadi masalah dah. Sekarang ni kita takut akan jadi fardu mana. Moga syariat habis dah, selesai dah. Sudah sempurna dah agama. Ada pun zaman Nabi tu agama ni masih boleh berubah lagi. Boleh berubah lagi. Boleh bertukar lagi. Boleh dimansuhkan mana-mana hukum tu boleh. Bila Nabi SAW wafat, tak ada dah kebimbangan tu. Dan kira-kiranya yang Sayyidina Umar buat, dia tahu daripada Nabi SAW lah dah. Takkanlah dia mana-mana nak buat sendiri. Kira-kiranya dia tahu. Pas kalau kita kata dia tu salah, pihak lain buat apa yang senyap tumpah belakang, termasuk Sayyidina Ali pun duduk sembahyang tarawih juga, tu buat apa? Menunjukkan semua tahu pihak belakang. Boleh. Ini sunnah Nabi. Kalau tidak, zaman tu orang tak elok satu orang mengubah sunnah.
Bahkan semuanya ikut Nabi SAW. Ini termasuk dalam sunnah, bukan termasuk dalam bid'ah. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, orang Syiah kata tak boleh semayang atas tikar ni, atas kapek ni, tak boleh. Kena semayang atas tanah. Hak tu dia sujud atas tanah tu. Jadi kalau tak boleh juga sujud atas tanah, ambil tanah Karbala, dia letak sini. Kena dahi ni biar kena juga tanah. Tak boleh. Kita tengok dalam hadis ni Nabi SAW suruh Aisyah pasal tikar. Bukan sekali dua, banyak kali. Maknanya boleh pasal tikar. Boleh pasal kapek. Boleh berlaku, boleh. Atas lembek pun boleh. Boleh berlaku. Tidak kata kena cari tanah. Tak ada. Itu agama karut dia lah. Tanah pula tanah Karbala. Kita kata kalau nak tanah Mekah baik lagi. Apa tak ambil tanah Mekah? Tanah Madinah kah? Sebenarnya dia ada cerita lain, ada agenda lain lah. Ada agenda lain. Tak apalah, pasal tikar. Lepas pada tu dia kata aku malam dan alhamdulillah, kata dia, tidak leka, bukanlah jenera kau tak khabar kau dak tahu belaka. Cuma tak tubik tu ada sebab. Dan tidak tersembunyi kepada aku kedudukan kamu. Kedudukan kamu yang begitu nak, begitu minat, begitu mengharapkan pahala daripada Allah SWT dengan bersembahyang bersama Nabi SAW ni, aku tahu belaka. Tapi ada sebab tertentu, sebab tu tak tubik tu. Dia nak ayat tu. Seterusnya ni hadis Abu Dzar ni pula. Nabi SAW bulan Ramadan tu dia tak ada keluar apa-apa, biasa ya. Bila tinggal 7 malam, hatta baqiya sab'un itu ini adat ma'dud dianya, layal, sab'un layal. Sebab tu kita kata malam. Tadi hak betulnya malam, bukan siang. Sehingga apabila tinggal 7 malam lagi daripada bulan Ramadan, dia kalau 7 ni, kalau hari dia kena sab'atun, bukan sab'un. Sab'un tu menunjukkan ma'dud dia yang dibuat tu adalah mu'annas. Sebab kaedah Arab dia kalau ma'dud dia tu mu'annas, adat dia tu kena muzakkar. Kalau ma'dud dia tu muzakkar, adat dia tu kena mu'annas. Memang gitu. Dan banyak dia kira, kalau dalam Arab dia kira malam tu dia kira. Sebab dia start hari mengikut Islam ni, start dengan malam, bukan start dengan hari. Start dengan malam. Misalnya kita kata hari ni hari dia, hari ni hari Selasa, hari ni hari Selasa. Malam ni malam ni orang panggil malam Rabu dah lah. Malam dulu start hari, esok hari Rabu. Tapi kalau mengikut orang biasa ni, malam ni malam Selasa ni. Malam Selasa. Sebab hari dulu, lepas tu baru malam. Kita ni orang Islam ni, malam dulu, lepas tu baru hari. Sebab tu kita kata malam ni malam Rabu dah. Supaya juga malam Jumaat. Malam Jumaat tu hari Khamis, malam Jumaat tu kau ke malam dia. Semua orang faham malam Jumaat tu hari Khamis, malam Jumaat. Apa pula orang tu boleh faham. Hak lain pun lagu tu lah. Tak ada kata malam Jumaat tu hari Jumaat malam Sabtu. Tak ada lagu tu. Hak tu faham. Hak lain-lain pun lagu tu. Sehingga berlalu 1/3 malam. Kalau kita bagi 3 malam, 1/3. Mana semaya tu kita kata kira pukul 10 ke? Tu 1/3. Lepas tu malam yang kena tinggal 6 malam lagi. Dia tak tubik malam yang kena. Dia sebut sini malam yang ke-6, iaitu malam yang ke-24. Sehingga tinggal 7 malam lagi, iaitu malam yang ke-23 adalah Syarah. Sehingga pada malam yang ke-6 akhir tu, maksudnya pada malam yang ke-24 Nabi tak tubik. Sehingga tinggal 5 malam, maksudnya malam yang ke-25 dia sebut. Dia tubik mula semuanya.
Dia makna selah-selah. Bukan nak 3 malam tu betul-betul tak. Selah-selah. Dia semaya pula. Saya kau setengah malam, separuh malam semaya. Abu Dhar pun kata, kalaulah kau tambahlah ni, tambah. Lau nafaltana, kalau tambahlah semaya ni kepada kita, alangkah baiknya. Molek tengok sahabat tu, semaya ni mana kalau tambahlah, bukan setakat tengah malam, panjang lagi, lewat lagi pun tak apa lagi, kita boleh lagi. So makna dia tambahlah ni makna sedap semaya ni, jelera molek ni. Kalau lah tambah tu tambah lagu mana? Tambah sebagai itulah yang Nabi SAW takut tu, takut jadi sebagai fardu. Tambah tu tambah sebagai fardu kok, sebagai wajib kok lagu mana? Tu tambah. Kalau lah engkau tambah kepada kami, alangkah baiknya. Dia kata. Nabi SAW pun kata, seseorang tu kalau dia semaya dengan tu iman dia, bila selesai iman, dia pun selesai hatta yansarifa, sehingga dia selesai, akan dikira dia qiyamul lail dah malam tu. Tidak nanti kita tak tidur sepanjang malam. Nabi kata untuk dapat qiyamul lail ni, kalau bulan puasa ni, lepas pada kita semaya isyak, kita semaya tarawih sekali dengan tu imam tu, lepas tu bila selesai tu imam selesai balik, kita pun balik, kita dikira sudah beribadat sepanjang malam dah tu. Dalam riwayat yang lain disebut apabila subuh tu pun begitu juga. Semaya berjemaah juga, semaya isyak berjemaah, subuh berjemaah. Begitu. Dan semaya hak ni pula dikira sudah qiyam malam tu. Bila tiba hari yang keempat, tinggal 4 malam lagi. Tinggal 4 malam lagi. Maksudnya hari yang ke-20 ni dia tak tubik pula. Lepas tu bila tinggal 3 malam saja, iaitu malam yang ke-27, dia tubik pula. Dia himpunkan anak pinak dia, bini dia himpun, dan orang dia himpun. Dia pun semaya. Semaya tu siapa sahabat ni bimbang lah, bukan tak ada sahur lama. Lamanya semaya. Bermakna Abu Dhar kata tadi, dia kata alangkah baiknya kalau kau tambahkan lagi. Memang Nabi tu tambahkan lagi tu maknanya masa semaya tu, hak lebih tepat. Sebab apa? Malam yang ketiga tu memang panjang lagi baca panjang semaya tu, sepatutnya dia rakaat dia nya. Dari segi bacaan tu yang jadi lama tu. Tidak katalah semaya tarawih ni rokok dia lama ke, sebab semaya kusuf tu, sebab semaya gerhana matahari tu, tak ada sebut mana-mana, serupa je. Kalau beza dia nya panjang baca. Dia kumpulkan semua sampai dekat waktu nak sahur. Sahabat-sahabat bimbang lah, bukan tak ada sahur, sampai setara lama. Dalam riwayat yang lain disebut ada yang bertukar, ada yang pegang tiang nak gebah lagu tu, tapi tak lari sahabat ni. Tak lari. Tu cara dia. Dia ibadat-ibadat lagu ni selain daripada nak memuaskan hati sahabat-sahabat tu. Memang sahabat ni memang minat, suka lagu tu. Dia adalah ujian kepada puak-puak munafik. Sebab muka Tuhan ayat dah dia tu, kalau semaya pemaya dengan malah, kalau malah tak gerak tu lagu tu, dia akan lari. Boleh tengok boleh tengok lah. Itu satu penapih juga tu. Hak lari, hak tak pergi, cer. Zaman Nabi ni dia ada benda-benda lagu tu. Hak cerdik-cerdik dia faham lagi. Sampai dekat tu, tak apalah. Dalam riwayat satu lagi ni, riwayat daripada Masruq, daripada Aisyah, Nabi SAW bila tiba 10 akhir al-ashr, itu pun sebut takdilah juga, 10 malam dia akan menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu maknanya dia akan beribadat. Ibadat ke apa dia? Hak khusus pada bulan Ramadan ni. Kalau ibadat skala-skala qiyamul lail itu ada pada bulan lain pun.
Dia menghidupkan malam dengan semaya ni, tentu sekali semaya tarawih. Hak tu nak royak je. Semaya tarawih lah, hak best daripada hak lain. Hak lain tu bulan Ramadan, kalau tidak bulan Ramadan kau ada. Dan dia kemah kain dia. Kemah kain itu maksudnya dia gomoh sungguh. Apabila kita nak lopak kau, kita kata nak buat benda berat, benda payah, kita kata, kalau orang kita kata cawak kotel. Tapi dia tidak cawak, maksud dia kemah, maksudnya gomoh lah, dia sungguh nak buat, nak ngadak sengoti. Wa aiqaza ahlahu, dan dia menyedarkan mana tidur dia gerak. Itu cara dia. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dilihatnya ramai orang pada bulan Ramadan duduk semaya di penjuru masjid. Sebab kita terjemah tadilah. Tapi riwayat ini Imam Abu Dawud sendiri kata tidak kuat. Muslim bin Khalid dhaif. Muslim bin Khalid adalah dhaif. Ramai lagi orang lain lah yang mengatakan dhaif serupa dengan Abu Dawud ini. Ini menunjukkan dalam Abu Dawud ni tidak semesti semuanya sahih. Hasan pun tidak. Bahkan setengah-setengah macam ni. Pengarang dia tu sendiri kata, ni perawi dhaif. Bila perawi dhaif juga, hadis pun jadi dhaif lah. Hadis ni lah dengan sanad ni. Tapi isi hadis ni betul, sahih. Itu benda je. Kadang-kadang sesuatu hadis itu dikatakan dhaif kerana sanad tertentu. Tapi matan dia tu betul. Betul. Iaitu Nabi SAW keluar, dia pun tanya, gini-gini, hak tu betul. Di zaman Sayyidina Umar berlaku lagu tu juga. Dan Sayyidina Umar kata, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ni, inilah bid'ah yang paling baik, kata dia. Bid'ah yang paling baik. Bid'ah Sayyidina Umar pakai tu bid'ah dari segi lurah, dari segi bahasa, bukan bid'ah dari segi istilah. Tu kena faham. Kalau tak faham beza di antara lurah dan istilah ni, boleh jadi celaru lah. Hak tu bid'ah dari segi bahasa. Sebab dari segi istilah, kalau hak Nabi telah buat, mana nak jadi bid'ahnya? Bid'ah-bid'ah ni hak Nabi tak ajar buat. Kalau nak kata berjemaah dalam masjid tu Nabi tak ajar buat, dah buat dah. Hak tu buat. Tadi kita baca tadi dalam masjid lah tu. Hak tu. Jadi kenapa dia bid'ah? Hak bid'ahnya, hak nampak tidak serupa dengan zaman Nabi-nya, iaitu tiap-tiap malam sepanjang bulan Ramadan tu. Hak tu. Hak Nabi tak pernah buat. Tetapi asas dia tu Nabi buat. Berjemaah dalam masjid Nabi buat belakang. Orang tidak panggil bid'ah dari segi istilah. Tak ada dah tu. Cuma Nabi tak buat tiap-tiap malam, dia royak dah sebab dia. Dan bukan menafikan dia buat di rumah dia. Kira-kira ya Sayyidina Umar, apa nama ni, dan lain-lain lagi sahabat berani buat tu, dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Walaupun dia tak ada hadis, tak royak kita pun, dia dengar Nabi kata, lepas ni mu buatlah sepanjang bulan puasa tu, buat di masjid ramai-ramai. Tak ada hadis lagu tu. Tak ada pun. Apabila kita tengok Khulafaur Rasyidin buat, kita kena ingat, mesti dia ada dengar, dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu, ataupun dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gitu. Sebab dia orang yang paling rapat je. Siapa dia nak lebih tahu daripada dia? Pok-pok dia tu. Ya, dia berani buat. Sahabat-sahabat dia tak berani nak buat tak sekalu benda bid'ah. Dan dengan makna istilahi. Dia tak akan berani. Usah kau benda lagu ni hak lain kecil-kecil pun dia tak berani. Tu. Tak apalah. Habis itu. Cuma di sini dari segi semaya ni, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Umar suruh dia semaya lah, jadi tu iman. Zaman Nabi SAW lagu tu. Zaman Sayyidina Umar pun baru ni kita sudah baca dah kan, di satu peringkat, di peringkat awal zaman pemerintahannya tu lagu ni lah juga berselera. Lepas tu dia pun suruh Ubay bin Ka'ab jadi tu imam.
Lepas tu pakai ikut ni. Jadi Jaiman dalam satu masjid. Dia kata comel buat lagu ni. Comel buat lagu ni. Sebab apa? Hak mana tak erti, hak mana tak gapo, tak ingat Quran, boleh ingat Quran lah. Boleh dengar Quran lah. Kalau kita semaya sendiri setakat mana sangat nak baca, hak tak erti Quran tu, hak tak ingat banyak Quran tu. Itu faedah dia aja. Seperti zaman Nabi dulu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya baca tu, dengan sendiri sahabat-sahabat ingat. Dengan sendiri dia ingat tertib. Quran tu lagu mana? Hak Nabi duk baca tu lagu mana? Supaya ni lagu Quran yang ada. Itu menunjukkan Quran yang ada ni zaman Nabi lagi lagu ni tertib dia. Dan dia yang menentukan. Kalau tidak dia baca lagu mana? Kalau mengikut turun, tahsin, sana. Ni dia ayat dak, dia baca surah Baqarah. Jelas. Surah Baqarah supaya ni lah. Kalau dah baca mengikut hak tertib nuzul, dia akan jadi lakah sana lakah sini pergi koksel lah. Tak boleh nak kata baca surah Baqarah ke surah ni, tak boleh nak kata dah. Ni boleh kata. Menunjukkan tertib ni dia sudah buat. Dia sudah tentukan begitu. Zaman dia lagi gitu. Tak apalah. Cuma di sini masalah khilaf dari segi rakaat tarawih tu. Dalam kitab kita ni muka surat 159 bawah. Ulama berselisih pendapat tentang bilangan rakaat tarawih. Dia kata sebenarnya tidak ada tersebut dalam riwayat yang sahih dan sharih satu pun daripada Nabi SAW tentang bilangan rakaat. Hak dia semaya 3 malam tu tak ada jelas. Kalau daripada Nabi SAW sendiri tak ada. Kalau ada pun tidak sahih. Tersedua ayat mana-mana. Hak 20 ke, hak 8 ke, hak 39 ke, 36 ke, tak ada. Kalau daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sini dia sebut. Walam yaqa fi ma ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qara'aha 3 layali adad raka'ati bi tariqin sahih. Tak ada. Ini hak betul. Ini hak betul. Kalau Nabi sendiri tak ada. Tetapi bilangan rakaat tarawih yang dilakukan oleh sahabat dan tabi'in, itu ada. Hak sahih ada. Hak sahih ada. Lepas tu dia sebut faqad akhraja asy-Syaikh An-Nimwi. Syekh Nimwi ni juga ulama India juga. Pengarang kepada kitab Atharus Sunan. Atharus Sunan. Ana pun ada kitab ni. Atharus Sunan ni. Kitab Nimwi. Dia ni seorang alim besar. Dan dia tulis kitab dia tu mimpi Nabi SAW jumpa dia. Kena. Dia tulis. Kena. Nabi kena benar. Dia tulis. Dan dia tulis kitab tu dengan Maulana Anwar Shah Kashmiri. Rujukan dia, tempat rujukan dia Anwar Shah Kashmiri. Alif belakang. Hak dia tulisnya Syekh Nimwi. Tetapi alif belakang rujukan dia ialah Anwar Shah Kashmiri. Supaya kalau kita tengok kitab hadis yang besar ke, hak baru tu I'la'us Sunan karangan Zafar Ahmad Thanwi. Tu pun alif besar juga. Alif belakang dia tu Syekh Thanwi, Ashraf Ali Thanwi. Alif belakang dia. Jo tulis tu ada murid dia. Tapi sebenarnya ilmu tu hak tok guru dia. Itu banyak berlaku di India, lagu tu banyak dah. Tok guru dah alif belakang. Ada murid dia tulis. Tu kitab besar lah. Zaman sekarang ni sudah keluar dan dicetak di negeri Arab. Banyak sahur tu. Dengan buku itulah Zafar Ahmad Thanwi terkenal sebagai seorang muhaddis dan faqih. Ni Syekh Nimwi ni kitab tu. Dalam kitab tu dia kumpulkan. Ni dia kumpul. Khalil Ahmad ni petik daripada itulah. Dia kata daripada Yazid bin Khusaifah, daripada Sa'ib bin Yazid, dia kata mereka bersembahyang pada zaman Umar bin Al-Khattab pada bulan Ramadan 20 rakaat. Qala, perawi kata mereka membaca bil mi'in, ayat di surah yang mengandungi ratusan, 100 lah katalah ayat. Wa kanu yatawakkauna ala isiyihim fi ahdi Uthman bin Affan min shiddatil qiyam.
Mereka bersemayam dengan tokak ni. Pasal lamanya di zaman Uthman bin Affan. Wa qala, dia kata, rawahul Baihaqi bi isnadin sahih. Ada sahih. Lepas tu Yazid bin Ruman, dia kata, orang ramai berpuasa di zaman Umar bin Al-Khattab pada bulan Ramadan. Yaqumun, bukan yasumun, yaqumun ni jatuh titik ni. Orang ramai bersemayam di zaman Umar bin Al-Khattab pada bulan Ramadan 23 rakaat. Rawahu Malik wa isnaduhu mursal qawi. Tengok Syekh Nimwi ya, Bui ni. Lepas tu riwayat daripada Yahya bin Sa'id bahawa Umar bin Al-Khattab suruh seseorang semayam dengan orang ramai ni 20 rakaat. Rawahu Abu Bakr ibnu Abi Shaybah fi musannafihi wa isnaduhu mursal qawi. Mursal juga qawi, kuat. Ni dia ada makna tu, kalau mursal tapi qawi, lagu mana? Dia ada istilah dia. 20 ni banyak. Hak sahih banyak, tapi bukan daripada Nabi, berkenaan dengan zaman sahabat. Zaman sahabat banyak. Kata ada lapan gitu gini pun semua sahabat, bukan Nabi. Tak ada hak sahih kalau daripada Nabi SAW sendiri, tak ada. Lepas tu riwayat daripada Abdul Aziz bin Rufai', kata dia, Ubay bin Ka'ab semaya jadi tu imam kepada orang pada bulan Ramadan di Madinah 20 rakaat, dan dia buat witir 3. Akhrajahu Abu Bakr ibnu Abi Shaybah fi musannafihi wa isnaduhu mursal qawi juga. Mursal qawi juga. Riwayat daripada Atha, kata dia, aku dan dengan orang sahabat mereka bersembahyang 23 rakaat dengan witirnya. 23 dengan witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah wa isnaduhu hasan. Dari riwayat daripada Abu Khusayb, dia kata Suwaid bin Ghafalah jadi tu imam kepada kami pada bulan Ramadan. Dia sembahyang dengan 5 tarwihat. 5 rehat. Maknanya kan seperti kita duduk sembahyang ni kan, 2 rakaat bangun selalu. Lepas tu bila 2 rakaat pula tu 4 rehat mentah. Tu 5 tarwihat. Kalau 5 tarwihat ada berapa? 20 lah. 20 lah. Rawahul Baihaqi wa isnaduhu hasan. Riwayat daripada Nafi' bin Umar, kata dia, Ibnu Abi Mulaikah bersembahyang jadi tu imam kepada kami pada bulan Ramadan 20 rakaat. Rawahu Abu Bakr Ibnu Abi Shaybah wa isnaduhu sahih. Ni Syekh Nimwi tulis ni dalam kitab dia Atharus Sunan. Daripada Sa'id bin Ubaid bahawa Ali bin Rabi'ah bersembahyang jadi tu imam kepada orang ramai pada bulan Ramadan dengan 5 tarwihat, dan dia buat witir 3. Hadis ini dikemukakan oleh Abu Bakr Ibnu Abi Shaybah dalam musannaf dia wa isnaduhu sahih. Sanad dia sahih. Kalau nak tahu amalan sahabat zaman sahabat, tengok kitab musannaf Ibnu Abi Shaybah. Sebab tu dia rujuk musannaf Ibnu Abi Shaybah sahabat. Inilah kitab rujukannya. Kalau nak tahu asar sahabat, tengok kitab ni. Qala Nimwi, Syekh Nimwi berkata, dalam bab ni banyak riwayat, kata dia. Tapi ada juga yang ada waham, tapi sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Inilah yang dipegang oleh ulama-ulama Hanafi. Ulama-ulama Syafi'i pun setuju juga ni dengan kita, kata dia. Dalam Tausyih kitab Syafi'i, dia kata yang ketiganya sembahyang tarawih ni Syafi'i, iaitu 20 rakaat dengan 10 salam pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Jumlahnya iaitu 5 tarwihat. 5 tarwihat tadi, rehat tadilah. Dan seseorang itu kena niat sembahyang 2 rakaat tarawih, kena niat lagu, ataupun qiyam Ramadan. Dia tak boleh niat mutlak gitu saja, tak boleh. Kena niat 2 rakaat. Kalau dia sembahyang 4 rakaat atau lebih daripada itu dengan 1 salam, tak sah. Bukan tarawih nama dia. Tu jelas dalam kitab Fiqh Syafi'i. Dalam Mudawwanah Kubra Imam Malik, riwayat Abdurrahman bin Qasim, Ibnul Qasim kata iaitu 39 rakaat dengan witir 3.
Dengan witir 36 rakaat, iaitu apa dia? Tarawih tu. Tirmizi berkata dalam Jami' Tirmizi, ahli ilmu berselisih pendapat tentang qiyam Ramadan ini. Sebahagian mereka berpendapat iaitu seseorang itu semaya 41 rakaat sekali dengan witir. Inilah pendapat ahli Madinah, kata dia. Dan amalan ini inilah yang menjadi amalan mereka di Madinah. Kebanyakan ahli ilmu, Imam Tirmizi kata, kebanyakan ahli ilmu mengikut apa yang diriwayatkan daripada Ali dan Umar dan lain-lain sahabat Nabi SAW, iaitu 20 rakaat. Inilah pendapat Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak dan Syafi'i. Syafi'i berkata, aku dah di negeri kami ni, di Mekah ni, mereka bersemayam dengan ramai orang ramai pada masa dia tu lah. Syafi'i ni tabi'i, dia dah dengan tabi'i. Seramai mana tabi'i duduk buat di Mekah tu semayang 20 rakaat. Imam Ahmad kata, rawa wa qala Ahmad, ruwiya fi hadha alwan lam yuqda fihi bi shay', wa qala Ishaq bal nakhtar 41 rakaatan. Tak apalah, macam-macam lah. Dia kata 41. Dalam kitab-kitab lama ni jarang sebut 8 ni sebenarnya. Ada sikit je ada sebut 8. Kalau nak ambil orang khilaf pun iyalah. Tapi hak kebanyakannya 3 mazhab. Daud Zahiri pun lagu tu juga. 20 rakaat. Hak tu hak lebih kuat. Pak kalau kita bayar kena ikut cara Nabi 8 rakaat ni sampai dekat subuh ni dah. Rebah habis. 8 rakaat kalau 20 rakaat boleh kira. Hak tu pun nak ubah juga. Pakai bertukar. Hak ni lah hak lebih betul. Kalau hak orang kata Wahabi Mekah pun 20. Supaya lah 20. Hak tu hak lebih sahih. Cuba kita tengok kitab-kitab mana-mana dia. Kalau nak kata daripada Nabi, tak ada lah ke? Tak ada. Hak mana-mana bilangan tak ada. Kalau ada tak sahih. Kalau ada tak sahih. Hak sahih tak ada. Hak ada daripada sahabat. Kebanyakan sahabat buat lagu mana? Buat lagu ni. Kita tak percaya ke sahabat. Kita mesti percaya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang hak tu. Nabi tidak kata bid'ah, dia kata sunnah khulafa'ur rasyidin. Sebab itulah Imam Syatibi dalam kitab I'tisam dia kata ada dua kemungkinan. Dalam masalah ni, dalam masalah lain-lain pun dua kemungkinan. Boleh jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan lain-lain dia tahu daripada Nabi SAW, Nabi hak semaya dengan Nabi tu 20 rakaat. Dia tahu gitu. Cuma tak siapa jadi lagu mana tak teroyak. Hak dia untuk semaya tu 20. Sebab tu dia buat 20. Maknanya hak dia buat tu berdasarkan hak Nabi. Dan hak buat di masjid ramai-ramai sepanjang bulan puasa tu hak Nabi. Dia tahu daripada Nabi SAW dan Nabi kena. Bukan idea dia. Dah, hak Nabi. Kalau lagu tu bermakna kita ikut sunnah Nabi. So, kalau kita kata dah, dia sendiri, puak-puak dia sendiri sepakat buat lagu tu, semaya di masjid tiap-tiap malam sepanjang bulan puasa 20 rakaat dia buat tu, puak-puak dia sendiri sepakat, pun itu orang panggil sunnah khulafa'ur rasyidin berdasarkan hadis Nabi. Tak boleh kita nak kata bid'ah. Ni sahih, berapa banyak sahih ni. Dan Nabi sendiri kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnatul khulafa'ir rasyidin itu suku. Kalau kita kata suku, tak ada kena-mengena, dia ambil daripada Nabi pun. Bila puak-puak ni sudah sepakat ijma' sahabat ni, bermakna sunnah khulafa'ur rasyidin. Bila sunnah khulafa'ur rasyidin, Nabi kata sunnah, dia tidak kata bid'ah. Jadi setengah orang kata bid'ah. Tak kena. Bid'ah lagu mana? Syatibi tu kuat tu. Seorang yang pakar nak menentukan bid'ah sunnah ke apa, dia pun terima. Dia boleh terima. Tak boleh kata bid'ah, kata dia. Sebab Nabi dah kata begitu. Apa lagi nak kata bid'ah? Sayyidina Umar kau gapo? Tu yang Sayyidina Ali buat lagu tu juga tu apa? Kalau bid'ah tak kan dia buat. Dia ubahlah. Dia tidak ubah, dia pun buat lagu tu juga. Ni
dalam Tirmizi gapo sebut. Diriwayatkan daripada Ali dan Umar gapo. Dia buat lagu tu. Nak kata bid'ah lagu mana? Dan Ali pun khulafaur rasyidin, Umar pun khulafaur rasyidin, Uthman pun khulafaur rasyidin. Lagu tu lah dia duduk buat. Kalau kata tak ada kena mengenal dengan Nabi pun tidak salah juga. Kita tak boleh kata bid'ah. Setengah-setengah tu dia terlajak lebih pada Imam Syatibi pun. Dia kata ban 2 kali hari Jumaat tu bid'ah juga walaupun sahabat buat kata. Mana boleh. Syatibi pun kata lagu tu sunnatil khulafa'ir rasyidin. Termasuklah ni semaya tarawih ke apa ni. Ni riwayat ada ni sanad sahih ni tentang amalan zaman Sayyidina Umar ke apa ni. Banyak, bukan so-2. Hak Syekh ni mui buat mari tadi. Begitulah. Tetapi benda tu kok mana-mana pun ada khilaf. Ada khilaf. Walaupun kita kata waham lah gitu gini, tak apalah. Ada khilaf. Hak kata lapan tu lah nak buat. Tak apa. Tetapi hak lebih tepat, hak lebih kuat tetap hak 20. Cuma itu dari segi boleh nak buat lagu tu boleh. Ada lah pendapat beberapa orang termasuk Mullah Aliul Qari gitu gini, ulama besar juga, dia kata boleh 8 kata dia. Tak apalah. Tapi hak banyak riwayat, hak sahih hak mana? Hak ni dalam kitab-kitab sebanyak-banyak kitab nak sebut lagu mana? Lagu ni. Sekat tu dia. Wallahu a'lam.